Hari ini kami dengan kawan-kawan pergi hutan untuk mencari rutan, dan kami memulakan perjalanan ini kira-kira jam 4 petang dan menginap di hutan 1 malam. Pagi-pagi dia baru kami mencari rutan lah. Selepas kami mengambil rutan, dalam perjalanan pulang itu kami singgah untuk mengambil bambu. Rotan dan bambu ini kami gunakan untuk membuat kemah ataupun apa-apa persediaan untuk perkainan si punya kakak. Semua ini kami mengambil mengikut keperluan. Hutan penting bagi kami. Contohnya bambu. Ini mak saya tengah buat sirung yang diperbuat daripada bambu. Sirung kami gunakan untuk ke ladang maupun ke kebun untuk melindungi daripada terkena sinaran cahaya matahari. Kami suku kaum Bermanau memang banyak budaya dan tradisi yang cukup unik bagi kami. Penduduk kampung saya sedang bergotong royong menugal padi. Biasanya kami menanam padi 2 kali dalam setahun. Tahun ini kami tanam di sini, tahun depan kami bertukar ke tempat lain, sementara tanah di sini kembali subur. Dalam bahasa Romanau, cara penanaman ini dipanggil tinongodo dan taun, ataupun dalam bahasa Melayu, pertanian bergilir. Cara ini adalah pengetahuan tradisi orang Romanau yang diamalkan dari nenek moyang kami.
Biasanya kami tidak perlu membeli dari kedai kalau mendapat hasil yang banyak. Nago. Rp20 aja mau buat. Saya Ken Julius dari Kampung Boyan Pinempang. Hobi saya mencari keseronokan di kampung. Sejak kecil lagi, tiap-tiap hari selepas sekolah, kami akan pergi ke sungai untuk menangkap ikan. Ikan yang paling besar saya pernah tangkap lebih kurang 6 kilo. Dan juga sekarang saya ada pengalaman mencari sinsilog, yaitu balut. Saya pernah tangkap besar panjang daripada saya. Tapi kalau tidak pandai cari, memang tidak dapatlah. Ini memang kami punya icebox. Bila kami memerlukan ikan untuk makanan seharian kami akan pergi ke sungai untuk menangkap ikan. Inilah sebabnya kami kuat, cergas. Di sini kita boleh lihat cat merah ini adalah sempadan taman-taman Sabah yang telah digezet pada tahun 1995 tanpa penglibatan orang kampung di sini. Dan di sini juga kita boleh lihat di mana kawasan ini sudah pun habis diterka oleh penduduk kampung di sinilah. Dan di tempat saya berdiri ini adalah Tabasan. Dan kita boleh lihat ini Tabasan. Sekarang nih lain sudah. Kami dilarang masuk hutan oleh pihak kerajaan seperti taman-taman Sabah. Papan tanda ini terletak kurang dari setengah kilometer dari kampung kami. Tempat ini biasanya kami cari sumber hutan sejak dari dulu lagi. Tapi sekarang lain sudah, diorang bilang kami dilarang mengambil sumber hutan dan memburu. Macam mana lagi kami mau cari makanan seharian kami? Untuk perlu tanah. Buat daratnya habai. Oleh kan ngagira tapi Masalah seumpama ini bukanlah sesuatu yang baru, tapi telah berlaku sejak sekian lamanya. Masalah ini berlaku karena peranan masyarakat orang asal di dalam pengurusan sumber tidak diiktiraf. Dan apabila pengiktirafan ini tidak ada, sudah pasti sumber-sumber alam ini terdedah kepada pelbagai ancaman, khususnya aktiviti pembalakan dan juga perledangan secara besar-besaran. Sana pekerja dan jentra yang mereka ambil, termasuk censu yang sedang punya itu adalah kegiatan-kegiatan mereka yang mereka guna untuk menarik mengambil kayu-kayu tersebut. Mana-mana kawasan komuniti ataupun kawasan sumber komuniti yang rosak, ini sudah pasti memberikan pelbagai masalah dan merumitkan lagi kehidupan masyarakat orang asal di situ. Dan ini memberikan tindak balas komuniti dalam mempertahankan
kesinambungan sumber alam mereka seperti mana yang berlaku di Kampung 3 Tambunan. Pada tahun 2000, Serikat telah masuk dan membalak di kawasan komuniti yang telah diwartakan sebagai kawasan tedahan air. Banyak masalah masa itu, terutama bila hujan. Jalan raya kami rusak dan sungai kami tercemar. Kami ada coba banyak cara untuk menghalang mereka, tetapi susah. Setelah banyak usaha dilakukan oleh komuniti, tetapi masih tidak mendapat sebarang hasil, komuniti terpaksa membawa kes tersebut hingga ke peringkat Mahkamah Tinggi. Setelah 6 tahun menunggu, akhirnya menang juga kami. Ako dapat bersama-sama sekali meninjau kuburan situ, dan kuburan situ adalah berasal penduduk Mengkogo. Ngarannya si Udang, ia minatay 7 hari bulan 12 1812 dengan penyakit inakanu tuntudang nagulu-gulu sebelum Jepun. Saya Intim bin Sauleg, pengurus JKK Kampung Mengkogo. Kampung Mengkogo memang telah wujud sebelum ada kerajaan yang memerintah, dan semua penduduk Kampung Mengkogo tinggal di situ sampai pada hari ini. Namun masalah yang kami hadapi pada hari ini adalah tanah adat kami telah dimasukkan ke gadget hutan simpan. Dan pada hari ini pula kami dituduh menceroboh kawasan hutan simpan. Sedangkan kami telah lama beratus-ratus tahun tinggal di tempat itu. Kalau kita kira bukan kami yang menceroboh, tetapi jabatan hutan yang menceroboh masuk di kawasan tanah adat kami. Kami berjanji, walau bagaimanapun kerajaan halau pada kami di tempat itu, kami tidak akan lari. Sebab tempat-tempat itu tempat yang kami telah tinggal dari nenek moyang sampai sekarang ini. Dengan sebab itu kami menyertai proyek Sibina Rem ini. Jadi untuk mengurus sumber alam Sumber Lejadi ini terdapat beberapa konsep yang telah diperkenalkan, dan bagi pihak kerajaan konsep konservasi yang digunakan banyak menggunakan kawasan lindung ataupun protected areas. Jadi apabila protected areas ataupun kawasan lindung ini diwujudkan, kebanyakannya bertindih dengan kawasan orang asal. Jadi timbullah konflik. Jadi untuk mengurangkan konflik di antara dua pihak ini, kami telah melihat pengurusan bersama ataupun collaborative management itu sebagai satu pendekatan yang sesuai, di mana komuniti menggunakan CBNRM ataupun pengurusan sumber semula jadi berasaskan komuniti, dan ini memberikan komuniti peranan untuk menjadi pengurus kepada sumber-sumber tersebut. Pada masa yang sama, pihak kerajaan juga memantau kawasan yang telah digeset sebagai kawasan lindung tersebut. Setiap tempat yang kami percayai tempat-tempat keramat atau tempat-tempat yang penting bagi kami ambil poin GPS untuk membuktikan bahwa
lokasi tempat itu bukan berada di tempat luar, malah berada di tempat yang kami tuntut, yang kami diami sejak dahulu. Jenis hutan, apa jenis hutan di sana lah. Kalau dalam bahasa kamu sendiri ya, jangan dalam bahasa Melayu. Apabila orang kampung datang di office dan mereka memberikan kami data-data mereka, kami akan menghasilkan 2 jenis peta. Ya. Satu itu adalah peta yang dalam bentuk kertas, biasanya kita panggil dia 2D lah. Dan satu lagi adalah dikenali sebagai peta 3 dimensi ataupun P3DM. Peta 3 dimensi ini maksudnya kita boleh nampak bentuk muka bumi. Peta 3 dimensi ini sebenarnya adalah yang paling mudah untuk melibatkan orang kampung sebab dia semacam ada kerja yang boleh dibuat oleh semua orang, contohnya memotong kertas, melukis kontur, melekatkan dia supaya dia membentuk menjadi satu bentuk permukaan bumi. Apabila dia siap, semua orang golongan tua yang tidak paham dengan peta yang di dalam kertas, mereka boleh memahami, memudahkan mereka untuk memahami kawasan mereka sebab mereka boleh melihat dengan jelas sebab peta 3 dimensi ini dia menunjukkan bentuk muka bumi, keadaan sebenar di kawasan mereka lah. Pemetaan community yang menggunakan map dengan P3DM ini sebenarnya dia boleh menggabungkan pengetahuan yang tua, yang muda. Dia boleh menggabungkan pengetahuan di antara perempuan dengan lelaki. Jadi inilah kebaikan pemetaan community. Yang pertama hutan tua kami air dengan warna biru tua. Selain pemetaan, kami juga dilatih dalam banyak kerja mendokumentasi yang penting digunakan sebagai panduan dalam konsep pengurusan bersama. Contohnya, pada bulan Julai yang lalu, kami telah mengumpul senarai spesies haiwan dalam hutan kami. Proyek Sembilan Rim ini adalah satu proyek yang sangat baik bagi kami, dan melalui proyek Sembilan Rim ini, kami dapat berbincang ataupun berunding secara meja bulat kepada kerajaan. Selain itu juga kami dapat mengiratkan hubungan di antara kedua-dua pihak untuk kepentingan kedua pihak dalam pengurusan bersama ini. Konsep pengurusan bersama ini penting bagi kami kerana ia melibatkan komuniti secara meluas, dan ini adalah satu pendekatan yang disyorkan di peringkat antarabangsa, khususnya melalui Konvensyen Kepelbagaian Biologi. Ini makcik-makcik saya tengah bersiap-siap untuk menyanyi lagu tradisi. Kami berdua sangat gembira kerana dapat mengambil video orang-orang komuniti kami dengan kerjasama mereka. Manalah tahu satu hari nanti tanah kami musnah dan budaya kami pun hilang. Sebab bagi kami orang asal, tanahlah kehidupan kami sejak nenek moyang kami lagi.